Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada fanpage Pikin. Okey. Hari ni saya nak sharing satu benda iaitu perbezaan bateri dan juga kapasitor. Okey. Dua benda ni yang orang tak faham tentang penyimpanan tenaga. Okey, maafkan saya. Penyimpanan tenaga. Okey, simpan tenaga untuk simpan. Okey, dua-dua ni adalah satu komponen yang dapat menyimpan tenaga. Okey, bateri dan juga kapasitor. Dan boleh ke kapasitor kita jadikan satu komponen seperti bateri? Ini yang persoalan ramai yang nak tahu. Boleh ke kita buat kapasitor ni jadi bateri? Alright. Jadi hari ni saya akan explain tentang dua komponen ni, komponen penting ni, bateri dan juga kapasitor ni. Okey. Dan sebelum tuan-tuan, sebelum saya mulakan sesi untuk penerangan tentang bateri dan juga kapasitor, saya minta tolong tuan-tuan share, like dan komen tentang video saya. Kalau ada apa persoalan-persoalan yang tuan-tuan ingin tanya, tuan-tuan boleh komen kat bawah. Dan hari ni saya nak sharing satu benda yang sangat-sangat penting untuk tuan-tuan tahu tentang bateri dan juga kapasitor. Okey, jadi tanpa buang masa saya akan explain yang pertama dulu tentang bateri. Okey, saya tahu ramai yang tahu tentang bateri ni. Saya rasa dah ramai sangat tahu tentang bateri. Okey. Jadi dekat sini saya akan tunjuk satu bateri. Okey, ini adalah bateri lead acid. Okey, saya tunjuk contoh. Okey, untuk bateri ni kita akan bateri, tuan-tuan, saya tahu ramai yang tahu tentang bateri dan juga tahu tentang calculation dia dan sebagainya. Untuk bateri ni kita boleh simpan tenaga dalam bateri, tak kisah kita guna adapter ke, okey, kita guna adapter ke, kita guna solar ke, kita guna macam-macam lagi untuk charging bateri ni, bateri charger ke, okey. Kita banyak komponen yang kita boleh gunakan untuk simpan tenaga ke bateri ni. Dan yang best untuk bateri, kita boleh simpan tenaga yang kita charge dan lepas tu kita boleh guna semula. Okey, maksudnya kita kat sini kita boleh charge dan discharge. Okey, contoh dekat sini kalau kita simpan, kita charge dia 12 volt, kita simpan dia 5 AH. Okey, 5 AH. Okey, jadi kat sini kita 5 AH. Jadi bila load kita cuma 12 volt 1 AH, kita masih boleh guna dia lebih kurang dalam 5 jam. Dekat sini inilah konsep untuk bateri. Jadi bateri ni adalah tenaga simpanan. Makin sikit kita guna load, makin lama bateri yang kita boleh guna. Maknanya kapasiti tu akan banyak lagi kita boleh guna. Maksudnya kalau kita guna setengah daripada ni, mungkin kita guna 0.5 AH. Okay, 0.5 AH. Jadi mungkin kita boleh guna 10 jam. Okay, itu contoh dia. Itu untuk contoh konsep bateri. Okay, jadi yang tuan-tuan kena ini adalah konsep bateri yang kita tahulah. Ini adalah basic untuk tentang bateri. Jadi apa beza kapasitor? Okay, untuk dua-dua komponen ni sama-sama komponen yang boleh simpan tenaga. Cuma perbezaan dia, okay, nanti saya akan explain apa perbezaan dia. Okay, untuk bateri ni yang tuan-tuan kena tahu, dia boleh charge dan discharge secara lama lah. Untuk simpan tenaga, dia boleh simpan dalam keadaan yang lama. Untuk kita boleh charge dia dengan fast, dengan charging dengan cepat. Untuk 2 jam kita boleh charge dia penuh. Lepas tu kita boleh guna mungkin 10 jam. Itu konsep bateri. Sebab kita tengok bergantung pada load kita. Jadi untuk masalah hari ni tentang kapasitor. Okay, jadi saya akan sharing apa itu kapasitor. Alright, jadi kat sini saya akan masuk pula bahagian kapasitor. Okay, kalau pernah dengar, kalau sebelum-sebelum ni kita pernah dengar ramai yang cakap ada yang buat video untuk buat kapasitor bank dan sebagainya. Pernah dengar tak? Kalau anda pernah dengar, anda boleh komen kat bawah ni. Okay, ada orang buat kapasitor bank. Okay, kapasitor, buat kapasitor bateri dan sebagainya. Okay, ni saya tunjuk contoh. Okay, ni adalah kapasitor yang orang buat. Okay, ini adalah kapasitor dia orang buat. Dia orang gabungkan. Dia buat macam konsep bateri. Dia ada positif dan juga negatif juga kapasitor ni. Cuma dia punya bentuk macam ni lah. Kapasitor ni macam gini. Yang ramai orang DIY untuk nak buat bateri. Kapasitor ni bateri. Okay, untuk kapasitor bank ni boleh dibuat bateri, bukan tak boleh. Tapi dia sangat-sangat tak sesuai untuk kita nak buat jadikan bateri. Sebab apa? Pertama sekali, kos dia akan jadi lebih mahal. Sebab konsep kapasitor dengan konsep bateri dia tak sama. Untuk kapasitor ni, dia fast charging dan fast
discharge. Itu konsep dia. Jadi dia akan cepat penuh, dia akan cepat habis. Itu konsep bateri. Jadi konsep kapasitor. Jadi itulah punca yang jadi dia tak sesuai untuk kita nak buat dia jadi bateri ataupun tempat simpan tenaga kedua. Okey? Itu yang ramai orang tak faham. Okey. Jadi macam mana konsep kapasitor ni bekerja? Okey, macam ni saya akan tunjuk satu contoh yang tuan-tuan supaya tuan-tuan faham. Okey. Alright. Jadi dekat sini kita ada kapasitor. Okey. Kapasitor macam saya cakap tadi, kapasitor dia akan cepat penuh dan dia akan cepat habis. Okey. Masuk dekat sini. Kalau tuan-tuan masukkan dia 12 volt, okey. 12 volt 1 Ah contoh. Okey. Tuan-tuan guna tak kisah apa-apa, adapter ke macam tadi saya cakap ni, solar dan sebagainya. Dia akan keluar juga 12 volt 1 Ah. Okey. Cuma dia akan lambat berapa second sahaja untuk dihabiskan. Itu untuk kapasitor lah. Tapi mana yang nak tanya tentang calculation kapasitor kena study lebih lah. Tapi inilah konsep untuk kapasitor. Jadi kapasitor ni sangat-sangat tak sesuai untuk kita nak jadikan bateri ke, kita nak jadikan dia penyimpanan tenaga ke yang lama. Okey, bukan yang untuk yang sekejap-sekejap. Okey, kalau untuk yang backup sekejap dia boleh, dia sangat sesuai. Tapi kalau untuk yang lama, yang untuk yang berjam-jam ataupun berhari, dia sangat-sangat tak sesuai untuk kapasitor. Sebab kapasitor ni bukan didesign untuk dia simpan tenaga yang terlalu lama. Itu bukan konsep kapasitor. Jadi kapasitor ni konsep dia macam mana? Okey, jadi saya akan tunjukkan satu contoh. Okey, satu contoh yang lebih clear. Right, saya akan tunjukkan pada anda semua macam mana konsep kapasitor ni bekerja. Okey, kapasitor bekerja ialah macam ni. Okey, pernah tak tuan-tuan okey, tuan-tuan bayangkan ini adalah tangki air. Okey, ini adalah tangki air. Tangki air tak kisah berapa liter, tangki air. Okey. Okey, ini adalah tangki air. Akan ada satu pipe air yang isi ke dalam tangki air ni. Okey, dan ada satu keluar, ada satu yang untuk keluar tangki air untuk yang keluar lah. Okey. Jadi bila air yang kita isi daripada sini, okey, yang daripada input air ni, okey. Input air ni, kita isi dalam tangki air ni, dia akan penuh, betul? Dia akan penuh. Dan bila dia penuh, tangki ni akan stop lah. Okey, itu konsep tangki air. Jadi supaya ini saya tunjuk imagine pada tuan-tuan supaya tuan-tuan lebih mudah faham apa itu kapasitor. Dan bila tuan-tuan dah isi penuh, dia akan stop. Okey, dia akan stop. Dan bila tuan-tuan tuang air ni ke pokok ke, contohlah ke pokok. Okey, saya tulis pokok kat sini. Alright. Okey, tuan-tuan isi kat pokok ni. Okey. Tuan-tuan isi kat pokok ni. Okey. Tuan-tuan isi dekat pokok ni. Isi kat pokok ni. Dia akan cepat habis dalam masa berapa second sahaja. Okey. Walaupun kat sini, walaupun kat bahagian input ni. Okey. Kat bahagian input ni, contoh tuan-tuan dah tak masukkan bekalan. Dia akan cepat habis tak seperti bateri. Contoh kalau bateri kita boleh tahan 5-6 jam. Mungkin 10 jam kita boleh tahan mengikut kita punya kapasiti. Okey. Tapi untuk kapasitor tak. Kapasitor dia akan fast drain. Dia akan cepat discharge dengan kadar yang cepat untuk konsep kapasitor. Itulah konsep kapasitor. Jadi apa fungsi kapasitor? Okey, untuk fungsi kapasitor sesuai untuk kalau buat backup yang dalam kadar yang singkat. Okey, faham tak? Maksudnya dekat sini, kalau tuan-tuan buat satu projek yang ada satu sistem yang untuk backup satu load. Okey, saya akan tunjuk contoh kat sini. Okey. Alright, jadi kat sini contoh tuan-tuan pasang kapasitor. Okey, contoh tuan-tuan kat sini, tuan-tuan ada satu load, satu input tenaga yang yang on off punya input. Okey, faham tak? Maksudnya input yang tuan-tuan masukkan dalam satu kapasitor ni tak berapa stabil. Okey, jadi fungsi kapasitor ni dia akan stabilkan arus yang keluar
pada load. Tak kisahlah lampu ke. Okay, contoh kat sini saya bagi mentol. Okay, saya lukis mentol. Mentol ni buruk sangat. Okay. Okay. Jadi kat sini dia akan stabilkan daripada input ni. Okay, dia akan stabilkan daripada input yang kita buat ni. Yang input yang kita masukkan current untuk ke lampu. Ni beza dia. Bila macam contoh kat sini, tuan-tuan masukkan load 12 volt, okey. Dan sini pun 12 volt. Okey, dekat sini dia kadang-kadang stabil, kadang-kadang tak stabil. Jadi benda ni dia akan jadi backup yang sekejap untuk yang short term punya backup, supaya tuan-tuan punya load ni dalam keadaan stabil. Walaupun dia tak dapat cover lama, tapi dia boleh stabilkan arus yang keluar daripada input yang tak stabil yang tuan-tuan buat tu. Itulah fungsi kapasitor yang didesign untuk kegunaan dalam elektronik board lah. Itu sangat-sangat penting untuk tuan-tuan tahu. Okey. Jadi kat sini yang tuan-tuan kena tahu, kapasitor sangat-sangat tak sesuai untuk nak buat battery bank ke, battery backup ke. Itu sangat-sangat tak sesuai sebab dia jenis fast charge dan fast discharge. Dia sangat-sangat cepat penuh dan sangat-sangat cepat habis. Jadi memang dia takkan sangat sesuai. Jadi macam mana pun kita tetap kena berbalik pada bateri. Okey? Jadi itu saja yang saya nak sharing untuk hari ini. Assalamualaikum dan salam tenaga hijau.